Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghairikum. Saksikan di antara kamu apabila hadir seseorang kamu kepada mati, ketika berwasiat itu hendaklah saksikan dengan dua saksi yang adil, kedua-duanya akan daripada kamu. Baik, ayat dia yang kata tafsir Nurul Ihsan ni, dia boleh short wire gitu. Dia punya ayat dia tu. Setakat ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman, okey lagi, kita rasa lapang dada. Biar dia mai syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyatu thnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghairikum. Dia terjemah tu, dia kata saksikan antara kamu apabila hadir seorang kamu kepada mati, ketika dia nak berwasiat itu hendaklah saksikan dua saksi yang adil keduanya akan kamu. Kalau tak kena gaya, dia terbit asap buat telinga ni. Dia nak abang apa ni? Dia nak abang kata kita dianjurkan suruh buat wasiat. Sebelum mati buat wasiat. Tu je dia nak abang. Islam menganjurkan supaya kita buat wasiat sebelum mati, supaya lepas mati kurang pergeseran di antara keluarga yang ditinggalkan. Sebab hari ini tuan-tuan, banyak pihak duk menawarkan khidmat tulis wasiat supaya tak jadi riuh rendah bila mati. Tuan just bayangkan, kita ada simpanan duit sikit sebanyak, okey, punya bagusnya kita ni, duit kita ada dalam bank mana pun bini pun tak tahu. Punya bagusnya kita ni, duit tak banyak mana pun, tapi simpan dalam 3 bank. 3 bank. Dalam Maybank ada, dalam Public Bank ada, Bank Simpanan Nasional ada satu, sijil premium, kok boleh pakai BMW. 3. Tak ada satu akaun yang bini kita tahu. Dia pun tak tahu kita simpan di bank mana. Kita punya ATM card pun dia tak tahu pin code nombor berapa. Cerita dia, hang nak pakai duit minta kat aku rasa patut bagi, aku bagi, aku rasa tak patut, aku tak boleh, habis. Duit abang ada banyak mana, bukan kerja hang nak tanya. Ni abang punya pin number berapa, itu aku punya hal, hang tak payah tahu. Lagu tu punya abang. Naik motor, gedebuk kita kena langgar dengan kereta Grab apa ke, dia tu tergulin, habis humuk. Grab, langgar, habis humuk. Tuan-tuan, bini tak tahu apa. Belum cerita duit yang ditinggalkan nak difaraid, tu cerita lain ni. Belum cerita nak faraid lagi, cerita duit ada banyak mana, duduk dalam bank apa, ATM card bila dia mati ambil tengok, tahu ATM card tapi tak tahu nombor berapa. Tuan-tuan boleh bayang dah apa punya satu masalah dia ditinggal kat keluarga dia. Semua tak tahu apa. Bini pula tak kerja, duduk di rumah mengasuh anak, bini pun tak tahu apa. Daripada sekecil-kecil benda nak bayar bil api, bil layak, bini dia tak tahu, sampailah kepada hal besar, laki dia ni apa ada, bank mana simpan duit, ada EPF ke ada apa, siapa penama yang laki dia, apa pun bini tak tahu. Dan bini ni lesen kereta pun tak ada, apa pun tak ada. Yang ada lesen kereta pun dia tak bagi bini dia bawa kereta, nak buang minyak pun tak reti. Nak buang minyak pun tak reti. Ni bini tinggal ni. Tuan-tuan boleh bayang tak berapa punya pokok hujan duk tinggal dekat bini dia ni. Dia mati dah, selamat pergi dah. Ni hak tinggal ni. Dengan anak nak pergi sekolah, dengan nak mengaji, dengan duit nak pergi cari mana. Berapa punya masalah duk ada. Yang heran tu, yang dia tak bagi tahu kat bini tu pasal apa? Bini bukan boleh menikah 2. Hang tu sungguhlah boleh menikah sampai 4. Bini bukan boleh menikah 2 pun. Hang punya duk sorok benda ni, tak bagi tahu dekat dia, tak akan jadi susah dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Islam mai dengan satu nasihat, suruh
supaya orang Islam ni buat wasiat. Kalau wasiat pun disuruh buat, hak lain-lain ni lebih lagi lah. Kalau online banking ada, bini kena tahu dia punya username apa, dia punya semua kena beritahu kat dia. Beritahu. Kita simpan dalam bank mana, ada berapa duit pun, habang dia update dia. Ni duit aku ni tinggal RM3.50 ni. Dia kata RM3.50, abang tak apa. Abang pun tak nak guna. Kan? Tapi abang, benda-benda ni semua kena abang. Pasal tak mau masalah. Maka Islam mai dalam ayat kita baca ni cerita pasal wasiat. Wasiat ni juga adalah satu mekanisme untuk nak mengurangkan masalah selepas mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Islam bagi tahu apa? Dia kata dalam hal nak menulis wasiat ni kena ada saksi. Kena ada saksi. Tuan-tuan, kita duduk dalam Pulau Pinang ni. Di antara masalah besar dalam Pulau Pinang ni masalah apa? Masalah tanah wakaf. Pasal apa tanah wakaf di Pulau Pinang ni jadi masalah? Pasal apa? Pasal kawan yang wakaf dulu tidak disertakan dengan dokumen yang bertulis. Dia wakaf lisan. Dia kata ni tanah saya ni duk ada lebih kurang 4 ekar, saya wakaf lah. Buatlah apa pun untuk tujuan kebaikan. Dia duk kira nak ambil pahala, tapi dia tinggal penyakit dekat anak cucu dia. Pasal tidak ada dokumen. Maka ayat nak kita baca malam ni, dia nak ajak kita supaya kita dokumentasikan apa yang kita buat. Kita nak kena dokumenkan benda tu. Kerana dokumen tu yang akan diguna pakai selepas kita tak ada. Mulut ni tak boleh. Baik. Selain daripada dokumen, saksi kena ada. Inilah ayat yang dia main kat kita pada malam ni. Dia nak abang kata, nak buat wasiat, kena ada saksi. Saksi ni pula kena cari orang baik. Pasal apa? Pasal nama kata manusia ni, dia boleh musin macam gasin. Sedangkan dia tak dibelik tali pukul. Tentu pusing gitu ya. Nama kata manusia. Dalam pada duk berkeh serban elok, dalam pada duk gantung janggut elok, dalam pada tu bila main hal duit, habis. Serban boleh terongkat, janggut boleh luruh satu-satu. Duit punya pasal. Pasal apa Tuhan buat turun ayat ni? Pasal Tuhan buat kita. Dia buat manusia, dia tahu penyakit manusia ni. Manusia dengan duit ni memang besar punya masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dengan kerana itu, dalam ayat yang kita baca ni dia bagi tahu bila kita mati, harta yang kita tinggal akan diwarisi. Habislah kita mati tutup buku. Hang cari banyak mana pun depa pakai paraid habis. Kalau yang mati itu suami, bini akan ambil, anak-anak akan ambil. Kalau yang mati itu bapa, anak-anak akan ambil. Kalau yang mati itu laki-laki, yang bini dia dah mati awal pada dia, anak pun tak ada, laki-laki perempuan anak pun tak ada, adik-beradik dia duduk tunggu nak ambil. Benda ni dia simpanlah banyak mana pun, dia akan cayang, dia akan pi dekat ahli-ahli waris yang duduk tunggu nak ngap duit dia. Nampak? Dia sendiri pi dengan kain kapan tu lah masuk dalam kubur. Dia pi yang tu saja. Hak dia cari sampai tak semayang ni, hak dia duk cari sampai duk tipu orang ni, hak dia duk cari dengan duit haram dan bagai ni, semua ni tinggal dia pi dengan masalah dia dalam sana. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Maka Islam mensyariatkan wasiat. Wasiat adalah tidak lebih daripada 1/3 daripada harta peninggalan. Dia tinggal 3,000, dia boleh wasiat 1,000 sahaja. 2,000 lagi faraid. 1,000 saja dia boleh wasiat. Dan wasiat nak bagi 1,000 tu dekat siapa, kena tulis supaya benda tu dilihat jelas dan terang. Baik, hari ni dia mai pula, dia kata wasiat ni hendaklah ditulis dengan jelas dan tidak boleh dengan hanya pesan mulut. Yang ni dari segi peraturan hari ni. Wasiat hendaklah ditulis dengan dakwah hitam. Ni hari ni dia nak bagi clear benda tu, mesti ditulis dengan dakwah hitam. Wasiat tidak boleh ada crossword. Tulis perkataan tak jadi cross, tak boleh. Surat wasiat tidak diterima kalau ada crossword, tak boleh. Surat wasiat tidak boleh padam dan tidak boleh ubah ayat. Ni nak bagi jadi sahnya wasiat tu, dibuat peraturan-peraturan macam ni. Pasal apa? Pasal tak mau ada pihak sat lagi palsukan wasiat dia. Dia jaga sampai macam tu. Wasiat dia kata mesti ada tanda tangan orang yang buat wasiat
dan mesti ada signature, tanda tangan saksi 2 orang. Mesti kena ada, dia kata. Dan saksi itu pula dia ada syarat nila ni punya peraturan. Syarat orang yang nak jadi saksi kepada surat wasiat umur mesti 18 ke atas. Dan orang yang nak jadi saksi kepada wasiat yang ditulis itu mesti waras fikiran dia. Miring tak boleh. Dia kena orang yang sehat fikiran. Orang yang nak jadi saksi untuk satu-satu surat wasiat tu, dia mesti bukan orang yang nak terima wasiat. Dia jadi saksi, kata nak bagi kat dia, tak boleh. Dia tak boleh jadi penerima wasiat. Orang yang nak jadi saksi itu mestilah Muslim. Tidak boleh ambil orang bukan Islam. Dan saksi mesti ada 2 orang laki-laki, ataupun 1 laki-laki 2 perempuan, ataupun 4 perempuan. Perempuan dia kena 2, baru sama dengan 1 laki-laki yang nak jadi saksi ni. Kemudian aset yang dia nak wasiatkan tu, kalau tanah, kalau apa, aset yang nak diwasiatkan itu mestilah hak dia punya. Dia tak boleh pergi tinggal wasiat, saya wasiat ni tanah pak menekan saya tu buat mahat tahfiz. Apa menekan yang hang pergi wasiat pasal apa? Tak boleh. Hak dia punya. Dalam geran terang tulis nama dia, tak ada nama orang lain, baru dia boleh wasiat benda tu. Dan harta wasiat itu mesti daripada sumber yang halal. Dia pergi sambung bank, ada 1 juta, dia simpan tahun mana ke, dia wasiat ni, duit 1 juta ni dia kata, ni hang bagi dekat pondok mana ke. Kata haji banyak duit. Itu zaman aku belum haji dulu, dia kata. Zaman belum haji, maksud haji sebelum haji orang kaya ke? Aku sebelum haji aku penyamun, dia kata. Allah ni aku dah bertaubat dah. Jadi harta tu, harta aku sambung dulu, dia kata. Ambil, bagi kat mereka buat pondok, dia kata. Mudah-mudahan kesalahan aku ditebus. Tak boleh. Wasiat tidak boleh buat dengan harta haram yang dapat daripada sumber haram. Surat wasiat pula mesti disimpan di tempat yang selamat. Tempat yang tidak memungkinkan ada orang boleh pergi ambil dan palsukan isi kandungan surat. Macam tu detail. Itu pecahan kepada suruhan wasiat yang kita baca dalam ayat 106 surah Al-Ma'idah. Nampak? Ini dari segi pentadbiran. Islam sebut macam tu ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak buat wasiat, cari 2 orang yang dipercayai. Quran abang banyak tu ya. Kemudiannya undang-undang wad'i, undang-undang yang dicipta oleh manusia ni tambah untuk nak kemaskini benda tu. Ada orang tanya, ustaz, kalau kita tak mau ikut yang ni tak apakah? Ikutlah. Benda-benda undang-undang yang dicipta untuk kebaikan ni kena ikut. Sama macam traffic light, merah, kuning, hijau. Ustaz, kalau saya langgar traffic light tak apakah? Itu bukan dalam Quran traffic light. Dia kata, bukan kata hadis sahih, hadis palsu pun tak ada cerita pasal traffic light. Dia kata, dengan kerana tu saya nak langgar. Langgar lah, selagi hang kena langgar dengan lori ke apa ke, borang ada akal.